Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan media dan kepada semua yang berada bersama kita live on TikTok, live on Facebook. Terima kasih kerana menerima jemputan kita. Hari ini 13 September 2023, kita bersama dengan Presiden Parti Pejuang Tanah Air, Datuk Seri Haji Mukris Mahathir. Saya Rafiq Rashid, Ketua Penerangan Pejuang. Di sebelah kanan saya adalah sebenarnya Sheikh Izhan, merupakan Ketua Pejuang bagi Negeri Melaka. Di sebelah kiri hujung adalah saudara Mio Nohaide, Ketua Pejuang bagi Perak dan juga Peguam Pejuang, Ketua Peguam Pejuang Biro Perundangan bagi Parti Pejuang Tanah Air. Hari ini kita telah mengadakan mesyuarat kita dan ada beberapa pengumuman penting yang akan diberikan oleh Presiden berkenaan dengan situasi politik negara beberapa hari ini, dan saya serahkan kepada Datuk Seri Haji Mukris Mahathir, Presiden Pejuang, untuk mengemudi PC kita hari ini. Datuk Seri. Okay. Terima kasih. Yang pertamanya saya akan baca statement ni, lepas tu kita boleh ambil soal jawab. Pejuang amat bimbang dengan trend yang kian menjadi-jadi kebelakangan ini berkaitan kes-kes berprofil tinggi yang menunjuk ke arah inkompetensi pihak Jabatan Peguam Negara atau AGC. Terkini kes DNAA Zahid Hamidi dan pembatalan rayuan Datuk Seri Najib Razak dan Arul Kanda. Dalam jangka masa seminggu, dua kes membabitkan dua personaliti tertinggi UMNO ini nampaknya seolah-olah mendapat laluan mudah di mahkamah. Bagaimanakah kes Zahid Hamidi yang pada tahap prima facie telah dipanggil oleh mahkamah setelah 99 saksi, 53 hari perbicaraan dan pembelaan pula 15 saksi, tiba-tiba dengan sebegitu mudah saja syur daripada AGC ataupun DPP Jabatan Peguam Negara adalah untuk satu DNAA. Pejuang menyatakan bahawa amat-amat dangkal dan tidak munasabah untuk AGC menarik balik pertuduhan. Ini hanya semata-mata untuk elak mahkamah buat keputusan. Begitu juga dengan kes rayuan membabitkan Datuk Seri Najib Razak dan Arul Kanda. Semalam Mahkamah Rayuan telah membatalkan rayuan oleh pihak pendakwa raya dalam kes pertubuhan pindaan laporan audit 1MDB. Yang peliknya adalah pembatalan rayuan adalah atas kecuaian dan pengabaian tugas DPP dan AGC sendiri. Jadi kegagalan untuk memfail petisyen rayuan dalam jangka masa yang ditetapkan dan tambah lagi keengganan untuk memfail apa-apa permohonan lanjutan masa oleh DPP tidak boleh diterima langsung. Kerajaan Madani sentiasa melaungkan tata kelola dan kehormatan pada undang-undang. Tetapi keakraban Timbalan Perdana Menteri dan UMNO pada PHBN serta keperluan sokongan dari TPM dan UMNO untuk PM10 ini kekal berkuasa atau stabil kerajaannya mengundang pelbagai soalan mengenai apa yang berlaku dalam kes Zahid dan Najib Razak. Pejuang mengingatkan bahawa rakyat telah mula celik dan melihat bagaimana sistem undang-undang negara dipermainkan demi kuasa dan kedudukan politik. Rakyat juga mempersoal adakah kekebalan pihak-pihak berkuasa itu sesuatu yang kena mereka hadapi dan telan saja. Pejuang menuntut AG yang baru dilantik membuat pengesahan garis masa yang diperlukan untuk memutuskan isu kes DNAA Zahid Hamidi. AGC tidak lagi boleh senyap seribu bahasa kerana kes ini telah menarik perhatian dan persepsi kurang enak hatta di media antarabangsa. Pejuang juga menggesa AG baru untuk mengambil tindakan arahan amalan baru, yakni mana-mana kes pendakwaan berprofil tinggi atau mana-mana kes pendakwaan yang telah mencapai kes pembelaan wajib diteruskan dan diputuskan oleh mahkamah. Jadi sekurang-kurangnya boleh guna proses rayuan oleh mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan di akhir pembelaan. Pejuang juga mengucap tahniah kepada mana-mana ahli parlimen yang secara terbuka menyuarakan kebimbangan mengenai apa yang berlaku dalam kes Zahid dan Najib Razak baru-baru ini.
Kini tiba masa lebih ramai ahli parlimen ke hadapan, atau adakah kerajaan hari ini bersetuju dengan apa yang berlaku kini berkenaan kecuaian tanggungjawab oleh Jabatan Peguam Negara? Jadi itu secara umumnya apa yang kami nak sampaikan. Jadi apa ni, seperti mana yang kita tahu, kes DNAA ni menimbulkan banyak persepsi yang tak baik, terutamanya kepada negara ni. Kalau kita tengok liputan media antarabangsa pun dengan tajuk-tajuk yang tidak menyenangkan lah, ya, seolah-olah sistem perundangan yang ada di negara kita ini berat sebelah. Kalau dulu ada dakwaan bahawa ada pendakwaan terpilih, sekarang ini yang kita nampak ialah pembebasan terpilih. Selective acquittal, bukan selective prosecution, ya. Jadi ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan saya dan kami semua di Pejuang tak percaya bahawa Kamar Peguam Negara ataupun Aegis Chambers ini tak profesional, tak berkeupayaan untuk mengendalikan pendakwaan yang berprofil tinggi ini. Sebenarnya mereka mempunyai peguam-peguam yang hebat-hebat belaka. Jadi bila timbulnya keadaan di mana ada kecuaian, ya, contohnya dalam kes yang terbaru Datuk Seri Najib Razak dengan Arukanda ni, sampai rayuan pun tak dikemukakan dalam tempoh yang sepatutnya, walaupun diberi peringatan oleh mahkamah sampai 3 kali, ya, untuk diserahkan butiran-butiran baru kalau nak buat rayuan. Itu tak dibuat, memberi gambaran seolah-olah Aegis Chambers ini cuai. Saya tak percayalah ada sifat kecuaian di pihak Aegis Chambers ni. Maka kita tak boleh buat dakwaan selain daripada ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Aegis Chambers ni berkelakuan sedemikian. Ya, adakah tekanan daripada pihak atasan? Kita tahu Peguam Negara sendiri dilantik oleh Perdana Menteri. Bila ada kes kecuaian seperti ini, ianya menguntungkan pihak pembela, kan, defendant yang untung. Jadi defendant pula kebetulan memihak pada kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi di situ kita boleh buat macam-macam kesimpulan. Jadi saya harap perkara ini tak terhenti begitu saja. Jadi saya lihat dah banyak diperbahaskan dalam 2 hari Dewan Rakyat dari semalam, dan perkara ini mesti ada satu kesimpulan. Kalau kita biarkan macam ini, kami sangat-sangat bimbang. Dalam tempoh tak sampai beberapa bulan, iaitu sampai ujung tahun ni, Datuk Seri Najib Razak akan dilepaskan. Itu andaian yang kami buat memandangkan trend sekarang ni. Mungkin juga Datin Seri Rosmah Mansor kesnya akan DNA-kan dulu. Kemudian susulannya DAA juga, iaitu Discharge and Acquittal. Dan saya sangat percayalah bahawa kes SRC Datuk Seri Najib Razak pun akan mungkin diampunkan ke, dan kes-kes lain ditarik balik. Jadi saya tak mau sampai ke tahap itu. Tapi duk rasa macam ianya akan berlaku. Ya, kita kena ingat, ya, sebelum ini Datuk Azalina Osman pernah kata dalam Perhimpunan Agong UMNO bahawa AG ni mestilah orang kita. Jangan kita lupa itu. Ni terang-terang ni buat, bukannya satu benda yang berselindung, dalam satu ucapan yang mendapat liputan media begitu luas.
Kita pun boleh tengok dalam YouTube ya, terang-terang disebut dalam ucapan dia, kita kena ada AG yang merupakan orang kita. Apa sebab itu? Jadi untuk diarahlah, untuk diperintah buat mengikut apa yang menguntungkan dalam kes ni UMNO lah. Jadi bila itu berlaku, saya nampak macam sistem perundangan kita ni jadi haru biru, dan ianya dibiarkan, malah mungkin disokong oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi ini yang saya lihat akhirnya PM jugalah yang kena bertanggungjawab. Kita tak bolehlah letak sepenuhnya atas AG kan. Sebab AG mungkin mengguna kuasa dia. Memang dalam perlembagaan pun jelas menyatakan AG ada kuasa untuk berhentikan satu-satu kes. Itu memang kuasa dia, bukan kuasa mahkamah. Jadi salahlah dakwaan bahawa mahkamah yang buat keputusan. Ini sebenarnya adalah atas tindakan AG sendiri ya. Tetapi kita juga perlu ingat bahawa AG itu adalah peguam untuk kerajaan ya. Jadi ini menimbulkan juga satu lagi desakan yang dah daripada dulu lagi untuk diasingkan kuasa pendakwaan, kuasa pendakwa raya dengan AG ya. Dan ini perlu disegerakan, dan dua-dua bukan satu saja, dua-dua daripadanya perlulah dilantik di bawah kuasa parlimen dan bukannya Perdana Menteri ya. Do you have any assumption why dia orang nak rush benda tu? Ya, timing dia very suspicious. AG pun dah nak retire dah. Ya, bukan, it's not just that. Sebelum ini DPP pun telah digugurkan. Ya, ketua pendakwa raya ya, Datuk Rozila, bulan 7 kalau tak silap ya, bulan 7 digugurkan daripada kes Yayasan Akabudi ni. Jadi dan sejak itulah kita nampak deterioration kes itu. Dan kita tahu juga AG yang sedia ada ni, walaupun dah disambung pejawatannya selama mungkin 6 bulan dan 6 bulan setahun ya kalau tak silap, dan berakhir pada 6 September ya. Jadi sebelum akhirnya 6 September tu, sebab kes itu ada perlu dibuat keputusan pada 5 September kalau tak silap, seminggu ya, 4 September, 2 hari sebelum dia bersara, seminggu sebelum itu dia ambil cuti. So that one pun raises questions juga lah kan. Kenapa dalam kes yang berprofil tinggi seperti ini AG ambil cuti ya. Patutnya nak selesaikan dululah. Saya tengok kononnya ada ada dakwaan, semua ni dibuat dalam tempoh Tan Sri Idrus Harun masih lagi AG, kononnya untuk selesaikan semua kes-kes profil tinggi sewaktu dia masih lagi berjawatan ya, sebelum diserahkan jawatan itu kepada Datuk Teriruddin sebagai AG baru. Tapi saya nampak di NAA ni tak menepati harapan orang ramai kot ya. Satu lagi perkara yang saya nampak, kerana perbicaraan dah berjalan 53 hari, 99 orang saksi daripada pendakwa, 15 saksi daripada pembela. Kita dah nampak macam Zahid mungkin akan didapati bersalah kalau ikut perjalanan kes tu. Jadi untuk mengelak daripada risiko tu, terus digunakan AG untuk DNA kan kes ni. Padahal kita tahu PRK pun dekat masa tu kan di Johor. Risiko sangat besar lah untuk Datuk Seri Anwar. Tapi dia sanggup juga buat kerana bimbang dibiarkan mahkamah akan jatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Zahid, maka terancamlah kerajaan perpaduan yang ada sekarang ni. Jadi saya ingat orang ramai nampak benda ni. And then
frustrate the case. Yeah. They allow the court to go on and then they frustrate the thing. That's true. Yeah. According to the parliament, actually parliament want to call the selected PAC, yeah, they're going to call the AG, the Right. former one and Former and the present present one, yeah. So do you think this one? Do you think this is a good move? Is a right move? For to make the now you say that everybody like people are worrying, right? So do you think this is a good move, or just now you say shouldn't this one should not be the end, but this is a good move that is it at least let the people to know what is going on? How do you look That's about the problem. When you say that let the people know what's going on, normally the proceedings under PAC is held secretly. It is not made public. It is not something that has a CCTV, people can watch live, like parliament session, you know. So what happens in a PAC is it's a closed door meeting. Everything is discussed and deliberated on in confidence. All the members of the PAC normally have to sign a confidentiality agreement. You know, I mean, they have to commit that they will not disclose anything to public. What follows from a proceeding will be a press conference. It's up to the chairman of the committee what he wants to say. You know, and so we don't know whether PAC will conduct this interview when. I mean, is it going to be very soon or maybe a year later? No one knows. By that time, perhaps people forget about it already. And what would be the outcome of that inquiry? So I'm not very optimistic. Of course, we would expect PAC to do this, but we must understand that the members of the PAC, starting from the chairman, is appointed by the present government anyways. So we don't have such high hopes that they will be impartial. But I guess it would be necessary. They must continue anyways. But perhaps there are other ways of you know, we want to be able to question the AG also as private citizens, you know, to explain himself, you know, why decisions were made that way. It was said that among the reasons why the AG decided to do this DNAA was that the defense lawyers submitted a 200-page representation. Okay, that document is not made public. We don't know what that is. What is said in that 200 pages? You know, that convinced the AG that after 53 days of trial, 99 witnesses, those 200 pages is enough for him to withdraw the case. So we want to know what was said in that, you know, was it because money may have been channeled maybe somewhat illegally to the Yayasan Akabudi, but because he spent it on charity, you know, on charitable causes, then he should get away with it. That's not acceptable to us, you know. Will John going to join this coming 16th September? They have a so-called perhimpunan. So Well, if we are invited, we'll be more than happy to join. But we support. We are in solidarity with that, because it is in line with our own stance. Our party constitution clearly tells us we have to fight corruption. Yeah, it is. It is in our DNA, so we have to do it. Yeah. At this moment, have you received any invitations? So far, no. So far, no. It's okay. I mean, we can do separate activities, but basically in the same line. So betul lah Datuk K punya kenyataan menyelamatkan. Tugas mahkamah. Tak tahulah tu kan. Tapi They were playing up that issue. Yeah. Yeah, apa ni, that supposedly apa ni, the yayasan
was used to fund charitable causes, things like that kan. It's besides the point actually. The question actually is, where did the money come from? Yeah. Yeah.